Okey, selamat pagi kepada penonton di Pertubuhan Ikram, FB Pertubuhan Ikram Malaysia hari ini. Okey, sebelum kita start perbualan hari ini, saya nak pengenalan sikit tentang siri bicara Bina Negara, BPN. Kali ini merupakan episod kedua. Tepuk kepada management atau ini adalah anjuran Jabatan Kajian dan Advokasi dengan kerjasama Jabatan Penerangan dan Perhubungan Pertubuhan Ikram Malaysia. Series Bicara Bina Negara ini berlangsung setiap bulan secara live di FB Pertubuhan Ikram Malaysia yang akan menampilkan panelis-panelis pelbagai bidang dan mengupaskan isu-isu negara, isu-isu semasa negara dan masyarakat, antaranya lah tentang topik kenegaraan, ekonomi, sosial, perpaduan, kepimpinan dan banyak lagi. Jadi hari ini kita episod ialah kita akan mengupas tentang topik perpaduan nasional. Adakah perlu naratif baharu? Okey, hari ini kita mempunyai dua panelis dekat sini hari ini. Pertama ialah Tuan Haji Zaid Kamarudin, merupakan ahli jawatan kuasa pusat merangkap Ketua Pasukan Advokasi Perpaduan Nasional Pertubuhan Ikram Malaysia. Keduanya ialah panelis Tuan Haji Balisha Syam bin Baharin, merupakan pengerusi Gabungan Bertindak Malaysia. Sebelum itu, beliau juga merupakan pengerusi jawatan kuasa Unity in Diversity di Gabungan Bertindak Malaysia. Dua-dua ini saya rapatlah dengan panelis. Oleh itu minta maaf kalau saya silap sebut panggilan kedua-dua panel kerana kita rapatkan. Sebelum kita start perbualan hari inilah, kita menjemput setiap penonton di FB Live hari ini. You boleh tanya soalan. Apakah soalan ataupun masalah anda di FB, di chat yang di ruangan chat di FB Live sepanjang sesi ini berlangsung. Special sikit kalau you tengok dekat sini kerana soalan-soalan anda akan dijawabkan oleh dua-dua panelis hari ini di sini. Slot Q&A nanti. Okey. Sekarang, kita start dengan Tuan Haji Zaid Kamarudin dulu. Okey, tentang perpaduan nasional, I rasa Tuan Haji sudah banyak kerja-kerja atau melibatkan banyak kerja dan banyak barang tentang perpaduan nasional. Apakah definisi Tuan Haji sendiri ataupun definisi daripada Pertubuhan Ikram tentang perpaduan nasional ni? Ya, terima kasih Yan Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Ditanyakan apakah definisi perpaduan nasional Ikram atau tak payah Ikram lah, mana-mana pun perpaduan nasional itu. Dia lebih senang didefinisikan kalau tidak berlaku perpaduan nasional. Jadi kita ada huru hara. Kalau tidak tu mungkin tak ada perpaduan nasional, tapi maknanya perkara-perkara masih berjalan dengan baik mungkin. Jadi orang tak perasan sangat perkara-perkara itu Jadi ini bagi saya yang pentingnya matlamat untuk menjaga keamanan, kemudian matlamat untuk menjaga keadilan, matlamat untuk menjaga kita punya kemakmuran. Itu tiga perkara yang penting. Kesemuanya itu bersandarkan kepada negara yang tidak punyai masalah. Salah satu daripada masalah yang akan menggugat dia adalah perpaduan. Ataupun tidak ada perpaduan. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan perpaduan, salah satu daripada tiga itu keamanan, kesejahteraan ataupun kemakmuran, dan begitu juga hak-hak, keadilan dan sebagainya itu mungkin tidak dapat dijaga. Itu satu perkara. Yang keduanya yang saya nak sebut sikit tentang isu perpaduan ini. Kalau ditanya semua orang dalam dunia ni dia suka perpaduan ke tidak? Ya, mesti suka. Kalau ditanya di Malaysia ini, kita tanya semua pemimpin-pemimpin nak perpaduan tak? Semua nak perpaduan Jadi itu salah satu daripada perkara. Jadi persoalannya yang baik kita tanyakan di sini adalah apakah peranan yang kita mainkan, pemimpin-pemimpin mainkan untuk mencapai apa yang semua orang nak, termasuk diri dia sendiri. Kalau kita tanyakan, tak ada orang yang mengatakan dia tak nak perpaduan lah dan sebagainya Jadi itu perkara.
Jadi kita harus bertolak daripada sudut ini semua orang itu ini ikhlas ataupun semua orang itu memang dia nakkan perpaduan ini. Jadi apa-apa perkara yang kita lihat berlaku di dalam masyarakat yang mempunyai ini masalah-masalah yang menimbulkan ketegangan dan sebagainya tu, salah satu daripada perkara yang kita boleh rujukkan dia ialah oleh kerana kita kata semua orang nak perpaduan itu, sekurang-kurangnya sepatutnya apa-apa masalah, apa-apa perselisihan, perbezaan di kalangan masyarakat, sama ada dia berasaskan agama, budaya ataupun ideologi dan sebagainya, salah satu daripada perkara yang kita boleh buat adalah untuk ini engage, berbincang, ya, berjumpa, bertemu untuk menyelesaikan isu itu kerana sudah mempunyai matlamat inginkan keamanan untuk menjaga tiga perkara yang saya sebutkan tadi. Ini keamanan, kita punya ini keadilan dan juga ini prosperity, ya, itu perkara dia. Okey, itu dulu. Okey, dalam jawapan Tuan Haji Zaid Kamaruddin tadi, yang saya paling suka ialah tentang persoalan Tuan Haji tadi. Semua pemimpin kita bila cakap tentang perpaduan kita semua sokong. Tapi isunya ialah pemimpin-pemimpin tersebut ataupun influencer tersebut yang kini di Malaysia, masyarakat Malaysia, adakah mereka melakukan sesuatu yang mencapaikan perpaduan yang akan capai itu? Saya suka persoalan itu yang boleh nanti orang lain jawab. Soalan kedua akan bawa kepada Tuan Haji Balisha. Tuan Haji, nak tanya sikit kerana dulu kita sentiasa cakap orang tua dia di kampung boleh hidup dalam perpaduan Melayu, Cina, India boleh makan-makan buat apa di dalam satu kedai kopi Dan pada masa kini macam jadi terlalu kurang tentang situasi ini. Mengenai tentang Tuan Haji punya pandangan, adakah masyarakat Malaysia memerlukan naratif yang baru dalam zaman ini tentang perpaduan nasional? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Ansiang, moderator yang telah menanyakan soalan, dan juga saya ingin mengalau-alukan rakan panelis saya yang saya kasihi dan hormati, Tuan Haji Zaid Kamaruddin. Berkenaan dengan soalan yang Ansiang utarakan tadi, sebenarnya memang kalau kita lihat pada zaman dahulu, memang seolah perpaduan itu terbina dalam masyarakat, ya. Di mana kita boleh duduk bersama, meraihkan hari-hari besar bersama. Tapi kita juga perlu sedar pada ketika itu, zaman 50-an, 60-an, 70-an, keadaan kehidupan adalah agak simple, mudah. It's basic. Naratif yang memisahkan masyarakat belum lagi terbina dengan kuatnya dalam masyarakat. Dan pada masa itu juga memang keadaan kehidupan tu agak mudah. Saya ingat lagi ketika itu siapa yang ada kereta dikira kaya. Malahan siapa yang ada TV dan fridge pun dikira kaya waktu itu, ya. Sebab tak ramai orang yang mempunyai kemampuan untuk ada perkara-perkara tersebut, ya. Dan kemudian memang dalam taman perumahan, saya duduk di quarters hospital di Seremban tu, memang jiran-jiran saya adalah saya panggil Uncle Mutu, seorang India di sebelah rumah, kemudian di depan sikit tu Uncle Charlie, seorang Serani, kemudian di sebelah kiri sikit Uncle Lim, seorang India, seorang Cina, kan. Jadi mana kami duduk dalam suasana ramah mesra, sering bertukar masakan. Kalau mak saya masak, kadang dia beri kepada Uncle Lim punya family dan sebagainya, kan. Jadi waktu itu memang kami rapat. Kalau ada apa-apa masalah keluarga, memang semuanya datang untuk menolong. Cumanya sekarang, kalau kita fast forward kepada zaman sekarang ini kita dapat lihat trust deficit ataupun defisit kepercayaan di antara kaum dan pelbagai etnik di Malaysia ni memang telah menimbulkan satu suasana polarisasi, polarization situation di Malaysia. Ini mungkin juga berlaku oleh kerana naratif
yang memisahkan daripada sama ada daripada ahli politik ataupun daripada pembesar-pembesar masyarakat yang lain kan. Jadi ini sedikit sebanyak memberikan kesan, dan juga kita kena lihat sekarang ni keadaan bukan lagi simple macam dulu. Kalau dulu tak ada social media, tapi sekarang ni kita ada social media, kita ada fasiliti yang moden kan? Dan juga sesuatu contohnya kalau ada berlaku satu insiden, dia boleh tersebar dengan cukup cepat dan cukup luas, dan juga kata-kata yang membawa kepada kebencian atau membawa kepada perkara-perkara yang menghalang suasana rasional berlaku, itu pun berebak dengan cepat kan. Jadi oleh itu sekarang ni keadaannya berbeza. Jadi oleh itu kita lihat kita perlu satu naratif baru. Yang saya ingin tambah sikit kepada apa yang Tuan Haji Zaid sebut tadi, kita perlu satu naratif di mana kita nak bina satu suasana yang kita dapat berbincang bersama kan. Apa sahaja masalah dalam masyarakat ini kita boleh bincang bersama, dan kita tidak mahu lihat suatu masalah tu dia berdasarkan kepada etnik. Misalnya suatu masalah tu ini masalah orang Cina, suatu masalah lain ni masalah orang India, satu lagi masalah ni masalah orang Melayu. Ini akan memisahkan lagi masyarakat. Tapi kalau kita lihat setiap masalah tu adalah masalah semua kan? Dan solusinya perlu kita cari bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan saya fikir itu insyaAllah akan memberi kepada suatu suasana di mana dialog yang terbuka dan juga mediasi, rundingan boleh berlaku dalam suasana yang sihat untuk kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Dalam Gabungan Bertindak Malaysia, sebenarnya kami membawa pendekatan sebab kami adalah satu koalisi NGO yang terdiri daripada NGO pelbagai etnik, agama dan juga budaya kan. Saya ingat yang GBM ni salah satunya lah yang koalisi di Malaysia ni yang mempunyai komposisi seperti ini. Jadi bila kita membawa solusi yang mana kita kena lihat semua permasalahan ni dari segi melihat dari segi pendekatan multi etnik dan juga multi agama dan multi budaya apa semua ni, kami sendiri adalah mewakili itu. We are a representative of that approach itself. Kami dalam koalisi GBM ni kami dapat bekerjasama, dapat memerah otak untuk memikirkan penyelesaian kepada masalah-masalah masyarakat. So we walk the talk. So GBM ni bukan hanya suatu malahan bukan saja koalisi biasa, tapi malahan boleh dilihat sebagai satu flagship project ataupun projek perdana. Wallahualam, saya serah kembali kepada Ansiang. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Balisha. Dalam perkongsian Tuan Haji Balisha tadi mengingatkan saya dan mengadakan satu persoalan kepada penonton hari ini juga. Berapa lama kita tidak bergaul dengan jiran kita? Terutamanya kepada kita yang tinggal di bandar, tinggal dekat kondo atau apartmen, berapa lama kita tidak bergaul dengan kita punya jiran? Kalau ada, I rasa kagum dan congratulations. If not, kalau tidak, kita kena fikir adakah ini adalah masalah dalam masyarakat kita ataupun diri kita. Oleh itu, soalan ketiga kita pulang kepada Tuan Haji Zaid Kamaruddin. I kenal Tuan Haji sudah lebih kurang lebih daripada 6 tahun dah. Oleh itu Tuan Haji sentiasa aktif dalam isu-isu tentang isu-isu perpaduan negara. Oleh itu Tuan Haji, you boleh share sikit apakah tahap perpaduan di negara kita? Okay? Dan apakah situasi semasa tentang perpaduan Malaysia? Macam mana? Adakah sejauh mana kita sudah pergi dan apakah pandangan Tuan Haji sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang siang ada tanya tadi kan tentang bila kita dengan jiran dan sebagainya. Oh. Yang jiran ni bukan tak semestinya ini satu agama, satu bangsa, satu pandangan dan sebagainya. Itu pun tidak berapa berlaku. Walaupun kita duduk sebelah menyebelah dan sebagainya. Ini sebenarnya disebutkan tadi, pembangunan negara itu telah menyediakan satu senario yang lain. Kalau dulu tu kita memang mudah berinteraksi dan sebagainya. Dan lagi satu saya nampak juga ini perkembangan itu sebenarnya rakyat sudah
sudah peka tentang perkara-perkara isu-isu yang penting tadi tu. Keadilan, hak, tanggungjawab dan sebagainya itu kan. Jadi oleh kerana itu, jadi masing-masing kita mungkin dalam memainkan peranan kita untuk menjalankan tanggungjawab kita, menuntut hak kita umpamanya dan sebagainya itu yang banyak di kerja-kerja yang dilakukan, tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh individu-individu, kumpulan-kumpulan, CSO dan sebagainya. Jadi dalam perkara-perkara yang dituntut itu biasanya kita ni menuntut perkara yang kita nak, kan? Dan bila kita menuntut perkara yang kita nak, ada juga orang merasakan ini perkara itu tak wajar dituntut dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, kalau kita lihat perkembangan semasa kita ni, seperti tadi saya titik tolak dengan sebenarnya semua orang nak perpaduan, semuanya nak kebaikan untuk negara dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga mereka ingin fulfillment ataupun actualization kepada kehidupan mereka untuk mengisi makna hidup mereka itu dengan membawa perjuangan-perjuangan, terutamanya salah satu daripada ialah menuntut apa yang tidak dapat lagi ataupun apa ketidakadilan yang telah dilakukan. Jadi bila isu-isu ini ditimbulkan dan dibincangkan dalam masyarakat, dibuat tuntutan sama ada di kenyataan akhbar ke ataupun ini, kan, dia akan menimbulkan ada yang setuju, ada yang tak setuju dalam hal itu, kan. Jadi itu sebabnya perkara yang begini dia boleh membawa macam seolah-olah suasana dah berpecah ataupun ni, kan, bila menimbulkan dan membincangkan isu yang tertentu itu seolah-olahnya macam Abela Malaysia, kan, gitu, kan. Tapi sebenarnya kita harus mengambil daripada kadarnya lah. Jadi bila umpamanya bola sepak menang, kan, Datuk Lee Chong Wei menang, kan, semua seluruh negara ni, kan. Itu kita boleh lihat sebenarnya tadi isu itu harus diletakkan pada tempat dia, kan. Dan kalau kita lihat lagi satu contoh rakyat Malaysia ni, kalau misalnya ada bencana umpamanya, bencana semua orang akan turun. Dia tak kira Cina, Melayu, India ataupun apa, kita pergi sama-sama, kan. Jadi ini adalah perkara-perkara yang harus kita lihat sekali. Walaupun kalau kita lihat tentang tuntutan NGO, umpamanya ini banyak yang UEC ke ini hukum hudud ke perkara itu yang mungkin memecah belahkan masyarakat dalam perbincangan dalam masyarakat kita, seolah-olah tidak ada perpaduan. Tapi sebenarnya itu saya cakapkan tadi. Naratif yang ada sekarang ini bukan naratif yang sebenarnya difikirkan oleh orang untuk this is the approach, inilah pendekatannya untuk perpaduan itu, ataupun memang kita nak buat ini supaya kita capai hak kita. Dia kadang-kadang tidak ambil kira apa kesannya kepada perpaduan. Jadi itu perkara yang penting dalam kita membincangkan isu ini. Kadang-kadang kalau kita tanya tadi ada naratif baru kan, mungkin kita nak soalkan dulu apa naratif yang lama tu. Tapi secara umumnya kalau kita boleh kata tentang ini naratif ini lama tu, naratif lama itu adalah ini melihat kepada isu-isu itu selalunya selepas isu itu timbul ataupun bermasalah. Itu salah satu daripada masalahnya. Pendekatan yang saya rasa harus kita buat bukan perbezaan yang membezakan kita atau meluaskan ruang sesama kita itu yang harus menjadi tuntutan atau yang harus menjadi panduan, tetapi sebenarnya perkara-perkara yang persamaan di antara kita. Ini sebenarnya kalau nanti mungkin kita akan cakap lagi tentang isu model GBM ini, ya. Yeah. Model GBM ni kalau orang berpadu juga, NGO juga sama datang banyak berpuluh-puluh NGO, kadang-kadang beratus NGO, sokong bersih dan sebagainya, tapi itu satu isu electoral reform, kan. Tapi macam kalau GBM ni kita menimbulkan soalan ini, ya. Apa yang kita boleh buat bersama-sama untuk menjadikan Malaysia lebih baik? Itu perkara yang kita letakkan. Jadi itu terus membuat orang memikirkan tentang apa yang baik untuk negara, meletakkan diri dia sebagai warga negara ataupun lebih bagus lagi sebagai manusia yang duduk sama-sama di serata di dunia ini. Tapi kalau kita ambil Malaysia ni dia untuk mencari penyelesaian kepada semua isu-isu.
perkara-perkara tadi, hak tanggungjawab dan perkara-perkara itu sebenarnya memang boleh sepatutnya dibawa berbincang, bukan maknanya ini ada cara lain lah. Itulah pendekatan yang saya rasa harus kita beri perhatian. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji. Saya rasa betul juga, terutamanya dalam sekarang virus COVID semakin serius dan sebagainya. Kita boleh tengok banyak doktor Melayu, Cina, India dan sebagainya, dia tak akan pilih pesakit. I pesakit Melayu I doktor Melayu, I tolong Melayu saja. Tak. Oleh itu di frontliner ada bencana dan sekini kita boleh tengok tentang perpaduan Malaysia semakin baik. Dan itulah oleh itu soalan seterusnya saya membawa kepada Tuan Haji Balisha. Saya mengutamakan sini ialah Tuan Haji Balisha sekarang merupakan pengerusi Gabungan Bertindak Malaysia. Sebelum beliau menjadi pengerusi, beliau juga sangat aktif juga merupakan pengerusi dalam jawatan kuasa yang dinamakan ialah Unity in Diversity punya komiti. Oleh itu, soalan ini bagus untuk Tuan Haji lah. Boleh share sikit apa untuk menangani banyak isu perpaduan di Malaysia. Contohnya ISET lah, UEC lah, banyak huru-hara Jawi dan sebagainya. Dan apa yang Gabungan Bertindak Malaysia pernah melakukan untuk menanganikan isu yang kita boleh panggilkan isu perpaduan ini? Tuan Haji boleh share sikit? Terima kasih An Siang atas soalan tersebut. Memang kita, seperti mana yang saya sebut awal tadi, kita mengamalkan pendekatan untuk kita dapat berbincang tentang perkara ni, kan? Kerana naratif yang kita nak bawa ialah kita sebut sebagai middle ground naratif ataupun naratif pertengahan. Maknanya semua orang ada sumbangan kepada pembangunan negara tu, nation building. Dan kita ingin supaya maknanya kita dapat melihat kepada titik persamaan daripada kita melihat titik perbezaan. Jadi common ground tu, mencari common ground, mencari titik persamaan ni suatu yang kita memang secara aktifnya untuk dapat cari titik persamaan tu lebih baik lagi. Sebab kita merasakan bahawasanya bila ada titik persamaan ni, banyak perkara kita boleh bincang bersama dan kita boleh cuba rungkaikan masalah tersebut dan kita boleh cari solusinya bersama. Bila ada titik persamaan tu. So nak cari titik persamaan ni lah yang kita maknanya apabila dihadapi dengan isu seperti yang disebutlah An Siang tadi, seperti ISET ke ataupun seperti isu Jawi ke ataupun isu kepelbagaian aliran pendidikan, kan? Jadi kita mula dulu dengan apa di titik persamaan tu, kan? Contoh dalam isu ISET ialah titik persamaan ni nak tidak mengadakan diskriminasi di dalam negara dan juga masyarakat, non-discrimination policy, kan? Jadi kita boleh tanya soalan, apakah dengan kita kena ratify ISET dulu baru kita boleh ada non-discrimination dalam negara? Tak semestinya. Jadi dalam GBM juga kita juga memprioritikan substance over the form, maknanya memprioritikan kepada isinya daripada bentuk tu. Jadi kalau isi contohnya tiada diskriminasi, kita boleh bina polisi sendiri. Kita boleh cari, sebenarnya kita nak cuba cari solusi yang unik dalam konteks Malaysia yang unik ini. Jadi ini yang kita nak cuba buatkan dalam GBM. Jadi berpandukan kepada naratif pertengahan tadi dan juga naratif mencari titik persamaan dan juga naratif nation building, membina negara, hasil sumbangan semua orang tadi tu, kan. Semua orang ada dia punya tempatnya dalam membina negara. Tiada orang menjadi second class citizen, tiada orang yang menjadi yang merasakan tidak selamat di bawah kerajaan di Malaysia. Tiada orang yang merasakan dia didiskriminasikan dalam suasana negara kita ni. Jadi berdasarkan ini kita cuba maknanya contohnya dalam isu Jawi, kita bawa bersama, kita buat forum, kita bawa bersama wakil-wakil daripada Dong Jong, daripada Tamil Foundation, daripada KLSCH, daripada NGO Islam seperti Ikram, ABIM, dan juga kita bawa juga wakil daripada Kementerian Pendidikan untuk bincang bersemuka, melihat kepada apa di isu sebenarnya dan bagaimana kita nak cuba menyelesaikan masalah ini, kan. Jadi akhirnya bila ada bersemuka seperti itu, kita dapat rungkaikan masalah, kita dapat maknanya melihat kepada apa root cause-nya dan akhirnya kita dapat
melihat kepada bagaimana kita nak merangkakan plan solusi terhadap perkara ini. Jadi dalam forum yang saya sebutkan tadi tu tentang isu Jawi kan, pihak Dong Xiong amat berterima kasih kepada tu, dan pihak Kementerian Pendidikan pun begitu juga. Dapat duduk semeja dengan wakil Dong Xiong untuk dapat melihat terus daripada mereka apa sebenarnya permasalahan tu. Kadang-kadang inilah dia yang menghalang kita, because sebabnya kita tak ada peluang untuk bersemuka tu, dan juga kita kadang-kadang di latar belakangi oleh persepsi-persepsi tertentu. Jadi oleh itu bila itu berlaku, itu yang saya sebutkan tadi, maknanya kalau semua orang boleh boleh berpegang kepada, kita nak cari naratif jalan pertengahan, kita nak cari solusi yang unik kepada konteks yang unik di Malaysia ni. Kita nak bersama menyelesaikan masalah. Kita nak maknanya melihat suatu masalah tu masalah semua orang, bukan masalah bangsa, etnik, budaya tertentu kan. Jadi saya rasa berpandukan kepada naratif seperti ini, berpandukan kepada panduan seperti ini, insya-Allah kita dapat menyelesaikan masalah yang tadi Ansiang sebut, masalah tentang UEC ke, tentang isu Jawi ke, tentang apa sajalah isu masyarakat yang timbul ni, kita boleh maknanya selesaikan dengan rundingan ni, dengan tawar-menawar, juga dengan mediasi. Dan kita kena ada mekanisme mediasi tu, di mana kalau ada berlaku konflik, apa saja konflik berlaku, ada mekanisme mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahualam. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Balisha. Sebelum mengalih kepada panelis yang seterusnya, dan tadi Tuan Haji Balisha ada cakap tentang pertengahan kesederhanaan. In Mandarin kita cakap ialah 中庸. We need find a 中庸之道. Kalau if let's say hari ini kita ada penonton daripada masyarakat Cina ataupun berbahasa Cina lah, you boleh refer back. Adalah lebih kurang banyak persamaan tentang kita. Cuma kita kekurangan berinteraksi antara satu agama dengan satu agama yang lain, atau satu bangsa dengan satu bangsa yang lain. Oleh itu, ini jawapan yang agak penting seterusnya kepada Tuan Haji Zaid Kamaluddin lah. Kan kita pun tahu dekat sini IKRAM merupakan satu organisasi NGO agama Islam. Oleh itu, apakah matlamatnya tentang perpaduan nasional, dan how to moving forward. Tapi tentang isu perpaduan ni, kalau Tuan Haji ada pengalaman tentang cabaran-cabaran untuk perpaduan nasional ni, boleh kongsi juga. Dan apa dalam membawa isu perpaduan nasional ni, Tuan Haji boleh kongsi tak sikit? Jadi cabaran tu yang kita bagi pengalaman dulu lah. Pengalaman dulu. Manis-manis dulu. Yes, boleh. Itu dia punya ni. Cabaran-cabaran tu, yang lain-lain tu kita boleh anggap ini sebagai cabaran. Dia salah satu daripada perkara yang penting mengasaskan ini adalah pengenalan ataupun untuk ini mengenali, itu faham, memahami. That is the main issue tau. Yang ni. Kalau maknanya kita menjarakkan diri, kan? Sudah umpamanya saya orang Islam, jadi orang yang lain-lain agama itu memusuhi Islam dan sebagainya. Kalau itu sebelum apa-apa lagi kita dah mempunyai suatu tanggapan, saya orang Melayu, orang lain tu mesti ini ada niat-niat yang tak baik, ada agenda dan sebagainya. Jadi itulah. Kadang-kadang kita lupa juga untuk refleksi kepada diri kita. Kita ada agenda tak? Kan? Kita ada benda-benda tak? Ada kebencian tak? Benda-benda yang begitu. Boleh masuk dalam perkara ini. Tapi kalau maknanya kita, seperti mana yang kita sebutkan tadi tu, macam pendekatan GBM dan sebagainya. Sebelum itu pun, kadang-kadang bila ada masalah, tetapi saya dah sebutkan tadi, bila ada masalah daripada sudut bencana, yes. Kan? Tapi pada awalnya berpuluh-puluh tahun yang lalu ada satu insiden di Jalan Kelang Lama, masjid tu, ada orang letak bangkai babi dekat luar tu kan. Itu satu itu boleh menimbulkan kemarahan dan macam-macam lagi lah tanggapan orang Islam yang lain dan sebagainya.
apa yang kami buat waktu itu CSO yang ada daripada berbagai-bagai ini agama termasuk ya, Kristian, Muslim, ini lawyer dan sebagainya. Kami pergi terus esok pagi itu pergi terus ke masjid itu, jumpa dengan imam. Kan? Kita nampak situ semua orang ada dekat situ kan? Ya. Tapi alhamdulillah lah imam ni juga mempunyai ini pandangan yang begitu baik. Dia kata tak apa, itu budak-budak jahat punya kerja kan. Kalau dia pula mempunyai naratif, ini memang orang yang tak sukakan Islam ni masjid Allah dan sebagainya, kan banyak lagi dia narration yang boleh membawa masalah. Jadi itu sebenarnya ini mengajar kita ini isu-isu yang begitu yang boleh memecah belahkan ni, kalau ada tindakan yang pantas mungkin dia boleh meredakan. Satu isu lagi dekat dalam konteks Malaysia ni, ini isu sebenarnya yang Dr. Badli sebut tadi ya. Ini isu orang Islam, orang lain jangan campur. Ini isu Cina kan. Jadi setiap saat dia kata Cina kata orang Melayu jangan campur, dia tak ada. Saya tak pernah dengar lagi lah. Tapi perkara-perkara begitu. Salah satu daripada perkara yang kita pernah laksanakan adalah membincangkan tentang hukum hudud. Kita buat seluruh ini banyak negeri-negeri di Malaysia ni, dan hadirinnya adalah berbagai agama, berbagai bangsa yang lainnya, dan ada di antara mereka mengatakan bahawa inilah pertama kali saya boleh bagi pandangan. Ya, saya boleh bagi pandangan tentang isu seperti ini, hudud kan. Hudud tu sensitif, bukan isu tu hanya untuk orang Islam dan sebagainya. Nah, jadi begitulah dia punya ini antara pengalaman manis termasuk yang saya tak boleh lupa ialah apa yang berlaku di Penang Town Hall bila kita buat ini forum tentang hudud ini. Kerana kehadiran ramai juga ini orang Islam di situ dan ramai akhwat kita yang bertudung dan sebagainya, ada orang daripada Penang Town Hall kata inilah pertama kali orang bertudung masuk dalam hall ini, dia kata, kan? Jadi itu adalah perkara-perkara yang sebenarnya membuka kepada kita, sebenarnya kita kurang berinteraksi, kita kurang berjumpa kan, walaupun kadang-kadang alhamdulillah lah daripada seluruh raya, daripada seluruh di Chinese New Year, Deepavali dan sebagainya itu ada kan, tapi sebenarnya dalam mendalami isu-isu yang sensitif yang mungkin boleh membawa kepada perbezaan pandangan, ya, itu perkara-perkara yang begitu tu. Itu di antara dia lah. Kalau dah tengok yang mana pula yang cabaran dan sebagainya, orang tidak memahami kita. Terutamanya kalau ikram kan. Ikram telah disebut berbagai perkara. Tapi sebenarnya tak apalah. Kita macam kita kata tadi, patut kita kontak dengan dia orang, engage dengan dia orang, bagi penjelasan dan sebagainya. Kerana insyaAllah ikram sendiri ada kita punya integriti dan ada bukti sejarah pencapaian dan kerja-kerja yang telah kita buat. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Zaid Kamaruddin. Tuan Haji ingat lagi lah, dulu I pun ada ikut tentang forum tentang hudud dan syariah ini. I pun ada ikut berapa kali lah. Masa itu I belum kerja MyCare lagi. Oleh itu, dalam sentimen hudud dan syariah ini bila kita cakap dengan orang Melayu, mereka cakap, oh ini isu Muslim, you orang Cina jangan campur. Tapi ini adalah position ikram ataupun kelakuan ikram yang sudi engage. Yang engage dengan syariah ini sepatutnya semua orang kena faham. Hudud ini semua boleh diperbincangkan, tak kira kaum, bangsa dan agama. Kalau barang ini memang dapat memanfaatkan negara atau masyarakat kita. I rasa ini adalah satu sentimen yang baiklah. Contohnya, I lagi satu share sebelum itu share satu lagi pengalaman I pernah menjadi pengapit kepada pengantin Muslim. Itu pengantin itu ada dekat hari kejadian hari ini. So imagine tak kalau you pernah imagine tak pengapit non-Muslim for a Muslim ceremony, wedding ceremony pernah berlaku di Malaysia. Mungkin anda tak tahu. Oleh itu kita bawa ke soalan seterusnya kepada Tuan Haji Balisha. Okey, soalan ni I rasa mengenalan dengan Tuan Haji dalam Gabungan Bertindak Malaysia. Apakah matlamat Gabungan Bertindak Malaysia dan apa yang akan gabungan ini akan mencapai dan how to moving forward dalam sentimen, dalam situasi masyarakat sebegini. Okay, Tuan Haji. Terima kasih Yan Siang. Satu soalan yang baik.
Saya ingin membina di atas apa yang telah saya sebut sebelum ini lagi, iaitu naratif pertengahan yang dibawa oleh GBM. Dan sebenarnya tema kita telah pun bersetuju dalam Exco GBM bahawa tema yang akan kita kedepankan, ketengahkan, central ataupun tema ulung yang kita akan ketengahkan kepada masyarakat dan negara ialah tentang perpaduan national unity. Dan untuk mencapai itu, kita telah pun menggariskan beberapa strategi teras. Antaranya ialah advokasi tentang perpaduan nasional, naratif membina jambatan, naratif pertengahan yang telah saya sebutkan tadi. Dan ketiga ialah pemerkasaan community empowerment. Jadi kita gabung jalinkan kesemua strategi trust ni kepada satu kerangka yang kita namakan Community Empowered Framework, kerangka pemerkasaan community. Jadi apa yang ingin matlamat kita sebenarnya terkandung dalam Charter GBM adalah untuk membina Malaysia yang lebih baik. To build a better Malaysia. From discord to harmony, daripada daripada ketidaksepaduan kepada harmoni. Jadi itu menjadi tagline GBM pun, from discord to harmony. Dan kita merasakan bahawasanya asas ataupun unit yang asas dalam masyarakat ialah komuniti itu sendiri. Jadi kita sedang merangkakan sekarang ini program-program dan juga projek-projek bersama dengan komuniti untuk mencapai perpaduan nasional tadi ini. Antara contoh yang boleh saya bawa ialah kita juga telah membuat contohnya workshop peace building, membina keamanan di dalam masyarakat, di mana kita cuba untuk mengenengahkan cara-cara ataupun pendekatan untuk membina keamanan tu. Kalau ada konflik, apa kita nak buat? Kalau adanya perselisihan, perbezaan, apa kita nak buat? Bukannya kita terus kita nak cuba ajar komuniti ni supaya bukan terus bertindak di atas emosi, tapi bertindak di atas rasional, bertindak di atas minda yang rasional. Dan juga kita nak sediakan, tu saya sebut awal tadi tentang satu mekanisme mediation mechanism. Jadi kalau berlaku apa-apa konflik yang dalam komuniti, kita boleh bertindak dengan pantas seperti mana disebut oleh Tuan Haji Zahid tadi, kan. Sebab tindak dengan pantas ni penting. Sebelum dia merebak menjadi suatu yang yang membesar, kan, kita kena bertindak dengan pantas. Apa sahaja perselisihan ataupun apa sahaja konflik yang berlaku dalam masyarakat, dalam komuniti yang mungkin ada potensi untuk membesar dan merebak dengan dahsyatnya, kita kena bertindak dengan pantas untuk meleraikannya, kan. Jadi oleh itu untuk dapat bertindak dengan pantas ni, kita kena pecahkan tembok, tembok pemisahan di antara pelbagai etnik dan agama dan budaya di Malaysia ni. Jadi untuk memecahkan tembok tu kena ada suatu perasaan bahawa kita semua ni adalah kita sebahagian daripada satu negara, kan. Dan kita menyumbang kepada pembinaan negara. Dan semua orang nak keamanan, semua orang nak perpaduan, semua orang nak kemakmuran, kan. Jadi kalau itu kita boleh kedepankan, itu yang kita nak. Jadi oleh itu apa sahaja yang boleh menghalang kepada kemakmuran, keadilan, keamanan, perpaduan, kita kena halangkan, kita kena ambil tindakan yang pantas untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi model yang kita nak ketengahkan dalam GBM ialah this community empowered, kerangka pemerkasaan komuniti, di mana kita pergi terus kepada grassroots, kepada komuniti tersebut dan membawa kepada mereka, contoh saya sebut tadi ialah peace building. Ada juga kita buat anti hate speech punya workshop, maknanya melawan ucapan kebencian dalam masyarakat, untuk tidak menggalakkan mereka memberikan ucapan kebencian, tapi sebaliknya untuk menanamkan rasa kasih sayang di antara satu sama lain, rasa kebersamaan, rasa dapat menyelesaikan masalah bersama, kebersamaan dan juga rasa untuk membina negara dengan bersama. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Balishah.
Okey, soalan-soalan kepada panelis dan secara standardnya sudah habis ditanya. Sebelum masuk ke soalan-soalan daripada penonton, saya lupalah memperkenalkan saya sendiri. Okey, nama saya Teo An Siang. Okey, saya bekerja di Humanitarian Care Malaysia Berhad, Mike, ataupun disebut sebagai MyCare, sebagai perhubungan awam untuk MyCare dalam isu-isu kemanusiaan yang berlaku dalam negara atau berlaku di luar negara. Okey, saya terkagum juga. I masih teringat pula tentang persoalan Tuan Haji Zaid Kamaluddin juga. Dia tanya, banyak pemimpin, banyak orang cakap tentang perpaduan, sokong dengan perpaduan, tapi berapa orang terlibat dalam kerja-kerja perpaduan ini? Berapa orang telah menyumbang untuk mencapaikan perpaduan ini? Oleh itu, tadi I rasa panelis sudah ada kongsi beberapa case study ataupun aktiviti yang pernah dianjurkan oleh IKRAM ataupun dalam coalition gabungan bertindak Malaysia, apa yang sudah buat tentang memperkasakan komuniti dan sebagainya. Okey, itulah evidence yang kita sharing yang tadi oleh panelis. Okey, sekarang ialah kita masuk ke soalan daripada penonton. Okey, sepanjang ini ada soalan pertama daripada Lee Khalid Jurait. Kalau tak silap, sorry ya. Okey, soalannya macam ni, naratif baru, isu dan masalah perpaduan tetap sama. Soalan ditunjuk kepada mantap Presiden Haji Zaid Kamaluddin dan bakal Presiden IKRAM. Wah, Haji Bali Shah. Kenapa NGO takut, tak berani atau cuak nak buat kempen say no to racism di kalangan politik, memainkan isu kaum yang ekstrim menjelang PRK, PRU dan lain dalam pilihan raya lah. Seperti mana Jack Ma masalah adalah peluang, maka masalah dipolitikkan isu perkauman adalah peluang besar untuk NGO dan IKRAM buat roadshow perpaduan kaum. Maksud saya, personal touch program bukan setakatnya ceramah sahaja. I rasa Tuan Haji boleh ambil 1-2 minit, boleh jawab Tuan Haji Zaid Kamaluddin dulu, boleh jawab. Lepas tu kita sambut kepada mantap bakal Presiden. Tadi cakap. Tadi Okay. dia tulis dalam tu ini apa bekas Presiden Mantap. Mantan kan? Itu Jim. Jim. Itu sebelum IKRAM, itu masa Jim Ya. Jadi yang pertamanya yang perlu kita tengok dalam jawab dia biri. Ini memang Islam ajar kita ni. Ada masalah. Ya. Okay? Ya. Kita ada pendirian asas-asas daripada syariah bagaimana nak menangani masalah ini kan. Ya. Tapi salah satu daripada perkara yang pentingnya adalah tindakan kita itu harus memastikan bertambah baik. Tidak pun sama atau apatah lagi kurang. Jadi dia kalau reaksi seperti yang kita katakan tadi, campaign say no to racism dan sebagainya. Sedangkan no to racism ni memang dah Islamik punya ni kan, tanyalah orang yang mungkin ada sentimen tu, tanya dia yang Muslim tu apa Islam kata tentang asobiah dan sebagainya. Mesti dia pandai jawab. Kan? Tapi itu pasalnya saya sebutkan tadi, kalau kita andaikan semua orang ini adalah ikhlas, cuba memahami dan ini masalah ini, elok kita bawa berbincang tentang bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini. Adakah dengan kita buat kempen no to racism akan menyelesaikan masalah ini kah, ataupun lagi ada counter demonstrasi dan sebagainya kan. Jadi itu pasalnya tengok apa dia punya root cause kepada perkara ini. Kalau dia ada kalau kita boleh sama-sama duduk memahami isu ni. Siapa yang setuju, siapa yang tak setuju dan sebagainya tak kira kan. Dan kita boleh mencari penyelesaian dengan andaian. Kita bertindak secara rasional berasaskan pada bukti, fakta dan sebagainya. Apakah yang terbaik untuk semua? Bukan maknanya hanya ada timbul isu ini dan itu memanglah kita tahulah di barat sekarang ni tentang isu polisnya keganasan dan sebagainya kan. Di sana itu boleh dilihat contohnya daripada kepekaan, tetapi tindakan itu saya cadangkan elok kita bincang apakah tindakan yang kita buat itu menghasilkan perkara yang baikkah ataupun
mungkin lebih merenggangkan masyarakat. Terima kasih. Okey, jawapan kepada Tuan Haji, mungkin Tuan Haji Balisha boleh share tak? Apakah tindakan? I rasa dia cakap NGO ini takut, tak berani, nak cuak buat kempen dan sebagainya. I rasa Tuan Haji boleh share sikit apa yang sudah NGO buat tentang anti-racism ni. Okey, terima kasih. Pertama sekali terima kasih kepada Ibn Khalid Jurait yang menanyakan soalan. Sebenarnya saya tak ada niat nak jadi bakal Presiden IKRAM. Ya. Itu akan ditentukan oleh ahli dan sebagainya. Ya. Tapi tentang say no to racism ni, ini satu perkara yang kempen yang baik. Dan sebenarnya dalam yang saya ceritakan tadi, bila kita buat workshop di kalangan komuniti itu, memang ini antara message ataupun kempen yang kita jalankan, iaitu bila kita sebut peace building workshop tadi, membina keamanan di kalangan komuniti. Di antaranya memang kita tekankan supaya tidak kepada rasis, kepada minda rasis ataupun kepada perbuatan rasis. So maknanya kita cuba untuk menanamkan di kalangan komuniti tadi tu supaya mereka dapat rasa kasih sayang antara satu sama lain. Mereka dapat rasa maknanya semuanya ini adalah equal, adalah sama. Berdiri apa peribahasa yang apa tu berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. So maknanya semuanya mempunyai hak yang sama. Semua mempunyai peranan yang sama dalam membina masyarakat. Jadi oleh itu tidak ada tempat untuk perasaan rasis ataupun perasaan di mana kita melihat rendah kepada orang lain ataupun kita merasa diri kita lebih tinggi daripada orang lain, kan. Dan oleh itu ini suatu yang kita nak cuba tanamkan dan kempen ni memang baik, dan insya-Allah kita di GBM telah akan kita mulakan kecil dulu di 5 lokasi. Ya, kita actually dah mulakan juga di contoh yang boleh saya bawa ialah di Seri Sarawak, di Desa Mentari, di Kota Damansara. InsyaAllah kita akan kembangkan juga kepada lokasi-lokasi yang lain, iaitu komuniti-komuniti, dan seterusnya kita akan bawanya kepada seluruh negara. Jadi insyaAllah ini roadmap yang telah kita bina dalam GBM tu, supaya ada kempen seperti ini dan juga roadshow untuk perpaduan nasional ni. Tapi dia perlu bermula pada kadarnya. Kita kena bina confidence, kita kena lihat keberkesanannya dalam projek-projek yang telah kita jalankan di tempat-tempat yang saya nyatakan tadi, dan juga kita nak improve, kita nak tambah baik lagi kepada apa yang telah kita lakukan. Jadi oleh itu sebelum insya-Allah kita bawa kepada tempat-tempat lain dan juga di seluruh negara. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Balisha. Tentang NGO ini, I boleh share sikit lah. Mungkin Malaysia mengalami pertama kali kita tukar kerajaan. Oleh itu ramai aktivis-aktivis atau NGO sudah masuk kepada parti politik punya arena. Oleh itu ini telah secara tidak langsung ia mungkin melemahkan NGO punya momentum and so forth. But NGO can doing more. Kita boleh buat lebih baik lagi dan lebih banyak lagi untuk masa yang akan datang untuk menangani isu racism dan sebagainya lagi. Oleh itu kita masuk kepada soalan kedua. Okey, sekarang dulu daripada saudara Andrew Ku. Sorry ya. Dia punya ambil masa sikit lagi, itu soalan dah masuk. Tak masuk lagi, tak apa. Adakah semua masalah harus dilihat sebagai zero sum? Semua harus dari zero sum. Kepada saudara Zaid. Mungkin Tuan Haji Zaid boleh 2 minit? Ya. 2 minit je. 2 minit je, 2 minit. Terima kasih di Andrew Ku, ini sahabat saya, kami sama-sama dalam dalam Bersih 2.0 dulu. Jadi ditanyakan situ adakah situasi di Malaysia ni daripada sudut semuanya zero sum. Zero sum. Zero sum, ada menang, ada kalah dan sebagainya. Tapi exactly perkara yang kita sebutkan tadi dari BBM dan sebagainya is not that. Actually ini semuanya diselesaikan dengan kepuasan hati. Idaman masing-masing tercapai, kan. Itu pas itu kita menitik beratkan bukan perbezaan ataupun differences. Differences tu have got to be tackled in a specific way. Tapi kalau kita luaskan pengalaman perpaduan ini, pengalaman perpaduan itu daripada sudut persamaan yang kita
Jadi bagi saya it should never be seen as a zero sum. Kita boleh berasaskan kepada ini kitab masing-masing, kita boleh berasaskan kepada perlembagaan, kita boleh berasaskan pada prinsip-prinsip yang dipegang oleh dunia, kita boleh berpegangkan kepada prinsip-prinsip yang kita sebagai peribadi pegang, bawa ke meja perbincangan kan. Jadi maknanya kalau ada isu itu kita cuba bersama, pecahkan dia bersama. Itulah pendekatan yang kita buat dalam GBM, dan juga sesuatu yang kita nak syorkan. Never zero sum. Kalau zero sum ni dia sama macam kat mahkamah lah kan. Isu ada perbezaan-perbezaan, kita bawa ke mahkamah, ada parti yang menang, ada parti yang kalah. Walaupun mahkamah boleh cakap you settle this out of court, you bincang dan sebagainya, boleh juga kan. Jadi benda-benda yang begini ni, itu saya sebutkan, should not be zero sum. Boleh sebenarnya dibincangkan, apa juga masalah. Pendek kata ialah semua perkara boleh dibincangkan, pada masa yang sama prinsip-prinsip masing-masing masih dikekalkan. Bukan maknanya kena gadaikan, dia ada satu tolak ansur, tak apalah kita agree kan, I lose some, I win some. Tak, kita akan cuba satu pendekatan yang sebenarnya kita mencapai apa maksud kedua. Bagi saya bagi satu contoh. Ini contoh ini selalu juga dia berlaku dekat Malaysia ni. Orang masuk Islam, kemudian tu dia keluar daripada Islam, kan, dia tak bagi tahu orang, kemudian dia meninggal dunia, kemudian keluarga nak rebut mayat, dan sebagainya kan, nak tanam dia according to apa Hindu ataupun apa kan. Tapi oleh kerana kita ada jalinan dengan pertubuhan Hindu dan sebagainya tu, bila ada masalah gini dia akan telefon kita, kan, minta macam mana kita nak buat. Bukan dengan ikram saja, jadi dengan banyak lagi pertubuhan Islam. Jadi di situ adalah kan, kalau potensi dia masalah yang begitu tu adalah satu masalah yang besar. Tapi pasal oleh kerana dah ada jalinan tu, bila ada problem tu kita ada. Atau grup Islam dengan grup Hindu ataupun Hindu Sangam dan sebagainya, kita datang situ tu bukan saya sebelah orang Islam saja sebelah tu, tapi kita nak lihat masalah tu ni kan. Jadi boleh salah satu daripada masalah yang pernah dicuba adalah oleh kerana memang betul lah daripada sudut tertulisnya orang tu masih Islam, tapi dia dah hadir kan. Kemudian disepakati dalam satu kes. Okey, bagi orang Islam 1 hour ataupun bagi masa untuk bersama-sama dengan jenazah, dan kemudian dia serahkan pada orang bukan Islam. Ada satu lagi tu, datang tu ini dah sempat dah habis dah selesai dah kan. Jadi okeylah, itu kes yang itu tak adalah pula bergaduh ataupun bertumbuk dekat situ kan. Jadi this is the kind of good sense yang sebenarnya banyak orang di Malaysia ini ataupun termasuklah pemimpin ini negara dan sebagainya itu pun ada this good sense tu, tapi kadang-kadang dia lupa at certain circumstances. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Zaid Kamaluddin. Soalan yang sama saya pun pernah tanya kepada rakan-rakan Ikram tapi you nak tahu jawapan tu, kita minum lah. Okey soalan seterusnya daripada Puan Siti Kasim, dia tanya satu soalan kepada dua panelis. Nasib baik bukan saya. Nasib bukan Ana. Okay, do you agree that there should be separation between state and religions? Religions of Islam should be returned to the Sultan as our origin constitutions. By doing this, whoever elected as government of the days will not be able to use religion, therefore race as their political weapon. Tuan Haji Balisha? Okey. Tuan Haji Balisha tentang soalan ni. Okey, terima kasih kepada Puan Siti Kasim yang memang kita kenali kerana mengajukan soalan tersebut. Soalan ini bila kita kata there should be separation between state and religion, dia sebenarnya presupposes a certain persepsi yang presupposition tu adalah maknanya agama ni akan menghindar atau menghalang daripada perjalanan pengurusan negara yang efisien dan baik. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi agama, kalau di sini mungkin yang dirujuk adalah agama Islam. Sebenarnya dalam agama Islam dia lebih mementingkan kepada pengurusan negara yang baik, rahmat. Dan kalau kita lihat, saya just ingin untuk memberikan satu definisi syariah yang disebut oleh Ibn Qayyim yang saya fikir agak baik untuk kita ketengahkan di sini. Ibn Qayyim definisi syariahnya adalah apa sahaja yang baik,
Ini tentang syariah ni disebut apa saja yang baik, apa saja yang bawa kepada kerukunan masyarakat, apa saja yang bawa kepada keamanan masyarakat, apa saja yang membawa kepada kesejahteraan masyarakat, maka itu adalah syariah. Yang sebaliknya adalah bukan daripada syariah. So kadang-kadang mungkin kita ada satu satu persepsi yang tidak betul, kita seolah kita melihat syariah ini lebih kepada mengongkong, menghalang, menghindar, banyak negatif saja kan. Tapi sebenarnya the positiveness ataupun message positif daripada agama Islam itu satu message yang jarang sekali diketengahkan. Jadi berbalik kepada isu ini, dalam konstitusi kita, dalam perlembagaan kita ada disebut Islam sebagai agama persekutuan, the federal religion. Biasanya Islam sebagai federal religion ni digunakan untuk maknanya perkara-perkara yang ritual, contohnya doa, contohnya dalam aspek pendidikan dan sebagainya. Tapi jarang kita melihat kepada Islam federal religion tu, Islam yang membawa kepada kerukunan, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keharmonian negara kan. Itu jarang dilihat. Jadi angle sudut itu sebenarnya sudut itu yang patut kita gembar-gemburkan atau kita perbesarkan, di mana Islam mengajar rahmah kepada seluruh manusia. Jadi dari segi, bila kita lihat dari segi perpaduan ni, untuk membina harmoni, suasana harmoni dan juga suasana perpaduan dalam masyarakat, kita merujuk kepada untuk ada suasana rahmah tadi tu, suasana kasih sayang, suasana rasa kebersamaan, suasana membela each other, membela setiap kaum, setiap etnik, maknanya kalau suatu tu tertindas ataupun suatu tu didiskriminasi, maka rasa belas kasihan, rasa belas ihsan, rasa rahmah itu akan mendorong kita untuk membantu, menolong orang tersebut, individu ataupun kelompok tersebut kan. Jadi ini jarang dilihat ataupun digembar-gemburkan ataupun diperbincangkan kan. Banyak diperbincangkan hanya dari segi ritual itu saja, tapi sebenarnya Islam ni lebih pada ritual. Islam ini sebenarnya dia membawa kepada satu suasana, suatu nation building, pembinaan negara yang thayyibah, seperti mana disebut dalam Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kan. Baldatun thayyibatun ni banyaklah dia punya dia punya penerangannya. Saya rasa panel kita ataupun forum kita pada hari ini tak boleh nak kupas semua ni. Tapi apa yang saya nak ada conclusion ni kepada apa yang saya nak sebut ialah sebenarnya Islam ini dia membawa kepada suatu suasana yang rahmah, yang dia positif message ialah untuk membina keamanan, kemakmuran, keharmonian, perpaduan negara dan juga kepada kesejahteraan negara secara keseluruhan. Tuan Haji Balisha, sorry mungkin satu ayat jawab. Puan Siti Kasim punya soalan pertama, mungkin Tuan Haji boleh satu ayat jawab tentang the separation between separation between religion, state and religions. Tuan Haji Zaid Kamudin boleh jawab dalam satu ayat je. Satu ayat. Should be or not? Boleh tak separation between? Tak boleh lah. Itu dalam satu ayat dengan explanation di agama, terutamanya agama Islam. How do you separate the rakyat dengan his Islam or his belief? Kan? Jadi maknanya orang lain yang memperjuangkan prinsip-prinsip sama ada ideologi dia, ideologi itu macam pegangan dia, prinsip yang dia pegang, agama dia kan. Jadi yang itu boleh pula. Tapi that is why sebenarnya kita kena tengok apa yang agama itu kata, apa yang ideologi itu kata dalam konteks itu. Dalam soalan ini, faham. Siti Kasim tadi pun banyak andaian dekat itu tentang kepada sultan dan sebagainya. Tapi itu perkara-perkara yang harus kita cuba fahami Islam tu yang sebenarnya macam mana dan sebagainya. Okey, cukup ringkas dan tepat. We go to next question. Soalan seterusnya ialah Encik Jamal Muhammad Samsudin. Okey. Soalan ni ialah perlu juga ada definisi yang jelas tentang apa itu bangsa Malaysia. Apakah teras kepada bangsa Malaysia yang diterima semua, juga bahasa sebagai satu elemen utama yang menyatukan. I rasa 2 ayat. Boleh tak? Tuan Haji Zaid Kamudin. 3 ayat lah, 3 ayat. 3 ayat.
2 minit. Okey. Tentang. Okey. Yang ini dia begini kan. Kalau kita bercakap daripada kita punya own position, Ya. ideologi kita, agama kita dan sebagainya kan, we will have problem dalam membincangkan perkara ni. Yes. Sebab itu saya punya pendekatan dan tindakan yang saya sarankan, let us start with the agreement yang kita ada. The agreement yang kita ada yang sah daripada sudut ni ialah apa yang disebut oleh perlembagaan. Ya. Jadi itu perkara dia. Okey, ada banyak macam interpretasi pada perlembagaan, ada juga ide dalam konteks kita bernegara ni ada penyelesaiannya, judiciary yang harus tu dan sebagainya kan. Jadi ada penyelesaian itu. Jadi bukan nak ditanyakan di sini apa Islam kata dan sebagainya. Let's all based it on the perlembagaan kan. Kalau dah ada yang mengatakan tentang bahasa kebangsaan dan sebagainya itu kan, then so be it. Walaupun mungkin dulu di Sarawak dan sebagainya ada penggunaan bahasa Inggeris dan sebagainya itu kan. Jadi these are things yang kita take for granted. Jangan isu itu jadi memaksakan, oleh kerana bahasa Malaysia itu adalah bahasa rasmi, bahasa Melayu itu adalah bahasa rasmi negara dan kita paksakan kan. Paksakan pada orang tak boleh cakap bahasa lain dan sebagainya. Padahal bagi saya lah, it's very good that you understand and you belajar bahasa orang lain. Kan? From the positive sense you can communicate better. From the negative sense, kalau dia bercakap dua-dua dekat situ entah apa-apa dia kutuk kita, kita boleh faham. Negative sense. Tapi itu jangan isu itu oleh kerana dia bahasa kebangsaan kita jadikan dia sebagai benda yang misahkan, memaksakan orang dan sebagainya dalam seperti umpamanya yang dipuji-puji biasanya Indonesia ni puji tentang perpaduan dan sebagainya kan. Mereka dulu telah mensyaratkan tak boleh diajar Mandarin termasuk di rumah pun. Kan, jadi tapi orang tak tahu perkara itu kan. Jadi bukan begitu yang kita maksudkan. Negara perlu ada peraturan-peraturan itu, kalau tidak nanti susah nak mentadbir negara ini apa yang rasmi, apa yang tak rasmi daripada sudut bahasa. Kan? Jadi perkara-perkara yang begitulah yang terima kasih. Okey, untuk jawab soalan ni, I rasa senang saja. Niat itu nak belajar bahasa lain, itu you punya sendiri punya niat lah. Contohnya, I sekolah Cina. I pun dalam MyCare, I pun sudah terbit 2 buku bahasa Mandarin. Dan bahasa Malaysia, I rasa semua orang panel pun boleh faham lah setakat ini lah. Semua orang boleh faham lah. Walaupun tak tepat, tak fluency, but you all still can. That is the function of language, bahasa, fungsi bahasa. Ini adalah fungsi bahasa. Okey, masuk ke soalan seterusnya, mana Mustafa? Ini Iqwa Okey, merebut kekayaan dan harta adalah satu perkara yang sering timbul pergaduhan dalam satu keluarga pun boleh berlaku pergaduhan itu. Bahkan dalam kalangan bangsa Melayu sendiri pun bergaduh dalam perebutan ini. Apatah lagi perebutan itu berlaku ke atas hak yang telah tertaktub dalam perlembagaan. Pihak yang merasakan haknya telah dicabur dan rasa marah dengan perkara itu, soalan bagaimana perpaduan boleh ditegakkan dan dirungkaikan. I tak faham rungkaikan. Dalam keadaan begini, I rasa Tuan Haji Balisha boleh cuba jawab tak? Terima kasih. Pertama sekali, terima kasih pada Cik Manar Mustafa kerana mengajukan soalan ini. Kita memang dalam untuk kita membina perpaduan nasional ni ada beberapa perkara yang kita letak sebagai asas. Pertamanya adalah contohnya menghormati perlembagaan. Betul. Perlembagaan ini adalah satu perjanjian yang telah sedia ada dan dia juga merupakan undang-undang tertinggi negara. Jadi apa sahaja yang terkandung dalam perlembagaan itu mesti dihormati. Jadi oleh itu apa sahaja yang terkandung termasuklah dari segi hak raja ataupun hak keistimewaan Bumi Putera dan sebagainya, itu suatu yang mesti dihormati. Kita start dengan basis itu dulu kan? Jadi oleh itu and then kemudian kita pergi kepada untuk membina berasaskan pada asas itu, membina perpaduan ni bagaimana kita nak bina suasana aman damai harmoni yang boleh yang mencapai kepada suatu suasana yang mana kita boleh menyelesaikan apa saja perselisihan pendapat di kalangan kita dengan baik. Sebab perselisihan pendapat ni memang tak dapat nak dinafikan. Ini fitrah manusia. Dalam seperti mana disebut tadi tu, dalam keluarga pun boleh berlaku pergaduhan. Walaupun kita kata air hubungan adik-beradik ni seolah macam
air yang dicincang tidak putus kan. Tapi kadang-kadang bila bersabit dengan beberapa perkara, contoh yang mudahnya macam harta lah di dalam keluarga pun boleh jadi pergaduhan walaupun air dicincang tidak putus. So perselisihan pendapat ni tetap akan berlaku dalam masyarakat. Cuma kita nak tanya di sinilah bagaimana kita handle, bagaimana kita menguruskan perbezaan dan perselisihan pendapat. Ini saya rasa yang lebih penting. Terus kita sebut tadi pasal mekanisme mediasi, mediation mechanism, dan sebenarnya GBM dalam strategi advokasinya pernah dengan beberapa NGO lain, sewaktu kerajaan PH yang dahulu, kita pernah mendraftkan, mengutarakan, mencadangkan satu draft rang undang-undang reconciliation mechanism. Waktu itu diajukan kepada YB Waita Murty selaku Menteri Perpaduan di bawah Jabatan Perdana Menteri Kerajaan PH ketika itu. Jadi kita telah mengendengahkan draft undang-undang ni untuk dipertimbangkan oleh Kerajaan PH waktu itu. So dalam itu memang kita diletakkan bagaimana kita lihat mekanisme mediasi ni boleh berlaku di setiap kawasan, setiap negeri dengan penyertaan NGO dan juga badan kerajaan. Jadi ini adalah usaha untuk membina perpaduan tersebut. Jadi di sini Encik Manar kita letakkan sebagai asas kepada dialog ataupun isu perpaduan tu menghormati perlembagaan. Ini penting. Dan saya lihat sekarang ini ada usaha untuk kita menterjemahkan mukaddimah rukun negara tu sebagai strategi teras untuk membina perpaduan nasional. Sedang dilakukan, saya hadir baru ni kepada satu sesi pelan tindakan perpaduan nasional yang telah dibentangkan oleh Profesor Ulung, Profesor Syamsul Amri. Saya lihat di sana mereka cuba untuk melihat menterjemahkan mukadimah kepada rukun negara itu sebagai kepada 5 teras strategi pelan tindakan ni. Saya kira itu satu usaha yang baik juga di mana di sana kita menghormati perlembagaan, kita menghormati open kepada budaya yang berbagai di Malaysia ni. Kita terbuka dan kita juga akan membina masyarakat progresif dengan sains dan teknologi. Saya rasa ini antara usaha yang baik yang boleh dilakukan untuk kita membina perpaduan ni di atas asas perlembagaan yang sedia ada sekarang ini. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Balisha. Kalau jawapan soalan itu Tuan Haji Zaid Kamaluddin nak jawab, dia punya satu ayat je lah. Semua perkara boleh diperbincangkan tanpa menggadaikan prinsip masing-masing. Oleh itu, perpaduan boleh tercapai. Tak silap Okey. Soalan seterusnya daripada Encik Sarojini Pasupati. Puan, sorry. Itulah masalah. Saya minta maaf. Why are NGOs not pointing out the common value among all races and religion? That could be foundation of our unity. Tuan Zaid Kamaluddin, ini boleh 2 minit. Walaupun ini daripada Puan Sarojini, ya tanya benda ni sebenarnya. Tamil Foundation bukan? Okey. Tak pasti. Jadi tapi sebenarnya dalam tu juga terkandung jawapan dia kan. Ya. So kalau kita tukar sikit soalan tu, maknanya we should be pointing out all of us. Actually not only races and religion, but also actually ideologies and so on. And we should be pointing out where di mana kita sama kan. What are the things yang itu. Actually the success of ataupun kejayaan GBM itu berdasarkan itu lah. Kan? That is why kita kata daripada ini, that's why kita kata diversity is a strength. It is not a problem. Yes. Yeah. Jadi you just imagine, you bring the best from the Chinese civilization, you bring the best from the Indus ataupun the Indian civilization, you bring the best from the Islamic civilization, kan? Here in Malaysia ni, how great our country can be, ataupun berapa gagah dan hebatnya negara kita boleh menjadi kan. Jadi itu perkara yang penting yang saya amat setuju dengan Puan Sarojini di sini kan. Pasal ini kalau kita akan melihat apakah persamaan-persamaan. Saya pun ada juga perbincangan-perbincangan kerana saya pun dalam ini JKMPKA
JKPKA ni ialah jawatankuasa ini mempromosikan dan ini membina persefahaman di antara penganut-penganut agama kan. Bila kita bincang tentang agama kan, berkenaan agama, kadang-kadang kita tidak kenal kita satu agama, kita tidak ambil usaha untuk memahami agama-agama lain tu. Kan? Jadi satu perbincangan tu tentang kejiranan, neighborhood kan. Dan suddenly ada pada sahabat kita daripada Buddha, dia kata in Buddhism ataupun dalam kitab Kabi dia kata yang didefinisikan sebagai jiran itu adalah 40 di rumah di utara, selatan, timur dan barat. Dia kira 40 itu pun dalam Islamic punya ni pun is something which is betul lah. Jiran pun didefinisikan begitu juga. Kemudian ini ada pula di sahabat kita daripada Hindu. Dia kata ada satu persamaan. Dia katalah, "Oi, sama you all tawaf pun anti-clockwise 7 kali." Dia orang pun dalam dia punya praktis pun anti-clockwise 7 kali. So kita itu kalau perbincangan walaupun nampaknya tidak begitu signifikan, tapi begitulah. Ini kalau kita pergi kepada isu-isu bagaimana agama menangani dan membawa diri dia dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia ini, apa yang dituntut oleh kitab kita, apa yang dituntut oleh ideologi kita dan sebagainya, besar kemungkinan kita akan dapat sebenarnya banyak persamaan daripada perbezaan. Setuju kepada Tuan Haji Zaid Kamarudin. Pada pendapat saya rasa humanity lah atau isu kemanusiaan merupakan should be our foundation for all Malaysians to come together. Perpaduan itu tercapai. Apa yang dicapai bila konflik berlaku. Tapi I rasa kita boleh dikembangkan ke satu tahap ialah perpaduan telah menjadi aktiviti atau prinsip harian rakyat Malaysia. Then will be something very good. So soalan seterusnya daripada Encik Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin. Soalan beliau ialah mohon komen kepada inisiatif dan agenda perpaduan yang dibawa oleh NGO Islam yang dilihat setelah membawa agenda dakwah kepada bukan Islam. Tuan Haji Badisha boleh tak? A short one lah. Mungkin kalau tak okey pun. Okey, pertama sekali terima kasih kepada saudara Ahmad Fahmi kerana menanya soalan. Sebenarnya NGO Islam ini dia dalam agenda dakwah yang dibawa oleh NGO Islam ni sebenarnya dia merangkumi banyak perkara. Dia bukan sahaja tentang mempamerkan tentang keindahan ataupun kebaikan agama Islam itu sendiri, tapi juga dia membawa kepada apa yang saya sebut awal tadi ialah tentang maknanya positive message Islam itu sendiri. So positive message Islam tu sebenarnya adalah untuk membina suasana perpaduan, suasana keharmonian, kemakmuran dalam masyarakat dan juga negara. Malahan kalau kita lihat ayat yang saya sebut tadi, ayat baldatun thayyibatun dalam surah Sabah tak silap saya tu, di mana Allah gambarkan baldatun thayyibatun tu bersama dengan tentang kebun yang ada di negara Sabak ketika itu kan. Maknanya dia ini menggambarkan kemakmuran. Baldatun, antara ciri baldatun thayyibatun itu adalah kemakmuran. Ya, ekonomi yang kuat, ekonomi yang mananya semua dapat merasa kemakmuran tersebut, agihan kekayaan yang saksama, agihan kekayaan yang adil kan. Jadi ini antara ciri-ciri dalam dalam message Islam itu sendiri. Jadi saya kira dalam agenda yang dibawa oleh NGO Islam ini, kami NGO Islam lebih menekankan kepada perkara tersebut kan. Iaitu untuk membina perpaduan, kita nak bawa the positive message. Dan juga seperti mana disebut tadi, maknanya kita dapat membina satu suasana, kita boleh berbincang antara satu sama lain tanpa menggadaikan prinsip. Betul. Tadi kan. So maknanya walaupun kita datang daripada pelbagai latar belakang agama, latar belakang budaya, tapi kita tidak menggadaikan prinsip kita. Kita maknanya dapat berbincang bersama, dapat melihat bagaimana nak sampai kepada satu situasi win-win untuk semua tadi kan. Kita tidak mahu maknanya win-lose ataupun lose-lose situasi, tapi kita nak win-win situation di mana
semua orang rasa puas dengan apa yang apa solusi yang di apa nama ni dipersetujui itu, dan ini juga sebenarnya adalah apa yang dianjurkan oleh Islam juga kan. Nanti kita minta Haji Zaid untuk apa ni bentangkan tentang apa dia model apa nama ni perpaduan yang dibawa oleh Rasulullah SAW di Madinah itu sendiri. Itu apa nama ni Rasulullah SAW pun menekankan kepada perundingan, menekankan kepada perjanjian, menekankan kepada ada agreement perjanjian yang mana semua pihak dapat merasakan dia adalah apa ni terbela, hak-hak mereka terbela dalam perjanjian tersebut. So saya rasa ini insya-Allah yang kita nak cuba bina dalam tu. Dalam GBM pun kita bawa mesej yang sama juga dan dapat diterima oleh rakan-rakan kami dalam rakan-rakan kita dalam GBM, ya. Iaitu maknanya kita nak bina suasana tadi tu kan. Goal national unity, perpaduan nasional. Naratif ialah middle ground naratif pertengahan. Pendekatan approach ialah untuk dengan perbincangan, dengan maknanya bersemuka, dengan put it on the table. Apa saja perselisihan pendapat kita, put it on table. Kalau berlaku konflik, ada mediation mechanism. Ada mekanisme mediasi untuk menyelesaikan masalah. So ini semua apa nama ni perkara-perkara yang kita cuba bangunkan dalam GBM. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Balisha. I rasa yang dakwah itu non-Muslim. For me, bagi saya, masyarakat Malaysia adalah satu masyarakat yang unik kerana setiap agama boleh dakwah sama sendiri. It's a hak asasi manusia di Malaysia. Buddhist you can go your dakwah, Christian can go your dakwah and so on. Everyone can do yourself. So kita masuk soalan yang seterusnya daripada Encik Muhammad Ali Hassan. How to create mutual respect among the race toward a mutual trust? Ini soalan yang besar juga ni. Tuan Haji Zaid Kamaluddin, boleh a mutual respect, mungkin boleh bagi satu pengalaman ataupun satu harapan for satu pengalaman ataupun the previous experience and satu harapan untuk masa yang akan datang kepada. Terima kasih Aziang dan terima kasih kepada yang bertanyakan. Ini dia punya kunci sama je kan. Ya. Know each other heart to heart. Maknanya pengenalan itu kan, ta'aruf itu satu perkara yang penting. Pasal kalau tidak ada pemahaman yang baik, kita mungkin andaian-andaian. Ya. Andaian-andaian ini boleh berlaku bukan oleh kerana beza agama, beza bangsa, beza orang pun, adik-beradik pun kadang-kadang ada andaian-andaian yang tu. Ya. Jadi kalau boleh ini ada pengenalan yang baik, itu sebenarnya kunci pada mutual respect. Kerana kalau kita berkenalan, orang itu sudi berkenalan, insya-Allah dia tu bukan penjangak, bukan perompak dan sebagainya. Yang tidak apa-apa dia nak cerita tentang diri dia dan sebagainya. Jadi di situ kemudian yang keduanya ialah kerjasama. Let's do things together. Kan? Ini kalau NGO, tapi kalau individu pun, kalau kita telah terjalin hubungan tu, kita boleh buat bisnes sama-sama kan, ataupun buat kerja-kerja baik untuk masyarakat sama-sama. Because oleh kerana sukses ataupun kejayaan dalam melakukan satu perkara itu bersama-sama, itu adalah glue ataupun gam yang kuat untuk mengikat seorang atau dua orang walaupun mereka berlainan inilah. Jadi bermula dengan saling faham memahami. That is benda yang perlu disengajakan. Dan keduanya, kalau kita move forward untuk buat perkara-perkara yang untuk kepentingan ini bersama. Itu mungkin dua perkara. Okey, saya rasa Tuan Haji Zaid Kamaluddin sudah jawab dengan betul. Tepat je lah kerjasama antara pelbagai kaum dan bangsa untuk mencapaikan sesuatu. Oleh itu kita masuk kepada soalan seterusnya. Ada satu itu tentang Haji Nahar punya last. Tadi ada satu tentang, I rasa okey, mungkin 1 minit untuk Tuan Haji Zaid Kamaluddin untuk jawab. Sebelum 1 minit, ini pendek saja. Model, kerana tadi Tuan Haji Balisha pun nak minta Tuan Haji cakap tentang sikit model perpaduan yang dibina oleh Rasulullah di negara Madinah. Mohon ulasan Haji Zaid. Okey. Ini first the background kan. Ini berlaku selepas hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.
So dan dah ada orang yang menganut agama Islam di Madinah walaupun mereka majoriti di kalangan di kalangan orang di Madinah itu. Yang keduanya ada agama-agama lain iaitu agama Ahlul Kitab ataupun Kristian, ya. Dan keduanya ini Yahudi juga ada di situ menggunakan kitab mereka. Jadi bagaimana perkara ini boleh ini mencapai satu kepaduan dan juga ini keamanan tu, kan? Itulah formula yang kami tiru dalam GBM dan lain-lain itu. Agreement. Written agreement tentang apa ini sesama yang ada di situ tu, bagaimana mereka berhubung bertanggungjawab terhadap masing-masing. Jadi kalau kita nak ringkaskan sini, sekurang-kurangnya kita boleh pilih ini 10 perkara. Yang pertamanya atas dasar ini keamanan, perlu ada keadilan. Yang ketiga dalam konteks tu yang saya senaraikan sini, bebas beragama. Yang ini walaupun di ini dalam human rights dan sebagainya, bebas beragama dan sebagainya, but it's not the same. Tak ada negara di dunia sekarang ini yang memberi kebebasan beragama seperti mana Madinah itu memberikan kebebasan agama, di mana sebenarnya ini Islam boleh melaksanakan Islam itu sepenuhnya. Orang Kristian boleh berpandukan kitab mereka sepenuhnya, dan begitu juga orang Yahudi. Jadi yang ini boleh diibaratkan oleh kerana sana di waktu itu ada tiga ni, satu kawasan, satu negara, itu istilah tu belum ada lagi. Satu negara, kalau kita pinjam istilah itu, tiga sistem, kan? Kita baru ada yang ada ini satu negara dua sistem, cuba dah tak apa menjadi sekarang ini. Kemudian yang keempatnya sama status, rakan kongsi sebagai warga, equal status. Itu ada dalam perlembagaan kita. Maruah insan terjaga, human dignity, yang itu pun ada. Inklusif, tiada peminggiran. Itu tadi ada soalan-soalan gaduh tentang harta itu, ada kaitan juga mungkin dengan perkara ini. Kebajikan semua terjaga, muafakat, collaborative approach. Yang ke-9, tolong menolong. Dan kemudian mencari persamaan dan meraihkan perbezaan. These are actually the model. Kalau kita tengok apa yang telah dicuba, multi etnik, multi di zaman Rasulullah SAW. Actually that is the same model yang kita nampak very practical yang boleh kita ni. Dan satu lagi ada dekat soalan tadi, nak curi masa di sini. Ini dia bukan teori saja sebenarnya, kita kena buat. Kan, jadi maknanya kena cari member-member ataupun partner-partner yang bersetuju dengan perkara ini, dan kita buat sekali tadi bersama-sama. Kalau ramai orang di Malaysia ini buat kerja yang begini ni, orang akan lihat bagaimana perpaduan ataupun bagaimana kerjasama itu, bagaimana kita sebagai warga negara kan berpegang kepada satu pemahaman yang baik untuk menjadikan negara Malaysia lebih baik. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Zaid Kamaluddin. Saya rasa soalan yang akhir ini sangat bagus daripada Atriza Umar, kerana soalan ni akan disambungkan dengan penutup panelis hari ini. Saya rasa this question is very good. Dia bersebut ialah rakyat perlu menolak polarisasi kaum dan agama demi keharmonian dan perpaduan berbilang bangsa di negara ini. Perpaduan yang diidam boleh dicapai dengan usaha terus-menerus, pemantauan kesepaduan dan pembinaan tapak interaksi sebagai integrasi sebagai instrumen utama menyatu paduan. Sejauh mana ia dapat direalisasikan memandangkan banyak pihak masih menggunakan sentimen perkauman, bahasa dan agama dalam sesuatu isu. Untuk, saya rasa Tuan Haji Balisha boleh jawab dulu. Sekarang banyak orang mempergunakan sentimen perkauman bangsa agama untuk mencapai agenda tersendiri. I rasa mereka adalah pihak yang tidak bertanggungjawab lah. So oleh itu dalam Tuan Haji sendiri ataupun dalam platform Gabungan Bertindak Malaysia GBM, macam mana nak menangani isu ini dan sebagai penutup untuk kita bicara hari ini? Terima kasih kepada Puan Atriza Umar kerana menyanyikan soalan. Memang kita tak nafikan banyak pihak sekarang di negara kita ini menggunakan sentimen perkauman bangsa atau agama dalam suatu isu. Perkara ini kita boleh tangani dengan kita
memperbanyakkan naratif pertengahan tadi itu kan, memperbanyakkan penulisan tentang naratif pertengahan, memperbanyakkan contoh-contoh tentang membina keharmonian, perpaduan, kesepaduan di dalam masyarakat kan. Kita bangunkan dalam komuniti itu yang GBM tadi itu saya sebut lebih awal tadi, kita ada kerangka pemerkasaan komuniti ataupun community empowered framework dalam kita memacu perpaduan nasional ni. Sebab kita lihat kalau misalnya contoh-contoh tu dapat dibina dalam komuniti itu sendiri dan contoh-contoh tu berjalan dan suasana yang kita cuba bina tu berjalan, dilaksanakan, dihayati dalam komuniti dan masyarakat dengan tersendirinya, seruan-seruan yang memanggil, menyeru kepada sentimen perkauman, bangsa, agama ni dia akan tenggelam dengan sendirinya kan. Jadi kita kena proaktif untuk membina suasana tu dalam komuniti. Kita kena proaktif untuk menengah-nengahkan naratif pertengahan yang kita sebutkan tadi itu dalam social media, dalam penulisan, dalam strategi media yang lebih utuh dan lebih kukuh untuk kita dapat menyampaikan mesej-mesej yang positif ini. Dan juga untuk kita melihat kepada positif mesej Islam itu sendiri tadi yang dikupas oleh Tuan Haji Zaid dan juga saya sendiri tadi, positif mesej ini perlu diketengahkan dan diutarakan. Sudut-sudut dari segi Islam sebagai agama rahmah, Islam membawa kepada kesejahteraan, pengukuhan, kerukunan masyarakat itu sendiri, kemakmuran, keamanan, keadilan kan. Ini semua perlu kita ketengahkan dan kita bawa, kita ucapkan, kita tuturkan, kita bawa kempen. Contohnya say no to racism tadi oleh yang dicadangkan oleh Ibn Khalid Juraid tadi, dan juga kempen-kempen yang lain yang boleh kempen untuk keharmonian, kempen untuk menolak ekstremism, kempen untuk membina keamanan, peace building, kempen against hate speech, kempen melawan ucapan-ucapan kebencian, ucapan yang bawa kepada ketegangan antara kaum dan etnik dan agama ni. Ini semua kempen-kempen yang boleh kita lakukan dalam komuniti. Dan insyaAllah dengan adanya concerted ataupun satu kempen, strategi media, strategi masuk dalam akar umbi yang tersusun dan kita buat dengan baik, insyaAllah saya yakin kan mesej-mesej yang membawa kepada sentimen perkauman agama yang ekstrim ni dia akan insyaAllah dengan tenggelam dengan sendirinya kan. Jadi oleh itulah itu yang kita nak bina dalam GBM. Okey. Kita silakan Tuan Haji Zaid Kamaluddin untuk mengulaskan soalan yang sama dan buat penutupan untuk kita sesi bicara hari ini. Bagi saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Badli tadi. Yang keduanya menolak ni polarisasi kaum dan sebagainya itu inaction. Itu lebih ni lagi. Kalau kita cakap-cakap je pun ini semua orang boleh cakap dia kata. But you do it, kalau kita buat laksanakan dia secara amali kan. Bermula dengan diri kita, jangan ada preconceived ideas ataupun di pandangan-pandangan yang negatif dan sebagainya kan tentang orang lain dan agama lain dan sebagainya. Jadi yang itu tu bermula daripada itu kan, kemudian tu kita bina hubungan yang baik, itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian kalau kita bina projek-projek bersama ataupun buat kerja sama-sama dalam apa jua perkara untuk demi perkara yang penting untuk masyarakat. Jadi do it in action. Kalau maknanya begini, ramai tadi orang marah ni pemimpin masyarakat ataupun politik terutamanya tapi kalau rakyat itu dah memang buat perkara ni sudah baik bersama-sama dan sebagainya itu, dia orang pun akan tukar juga naratif. Kalau ni sekarang ni oleh kerana di antara ni dengan power is dia punya dia punya tarikan tu jauh lebih ni kan. Tapi kalau maknanya rakyat itu sendiri mahukan orang yang dan mereka juga ini mengamalkan perkara-perkara yang begini ni, nanti insya-Allah pemimpin masyarakat akan inilah. Kalau mereka tak ditolak oleh masyarakat terlebih dahulu kan, jadi itu perkara yang penting. Jadi by action, bukan menolak daripada sudah kita demonstrasi, kita buat statement dan sebagainya saja, tapi sebenarnya ini kalau masyarakat itu boleh bergerak
melaksanakan perkara ini secara amali sama ada tempat tinggal kita kah ataupun kawasan kita kah ataupun di sama-sama CSO kah, projek-projek bersama dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Zaid Kamaluddin dan Tuan Haji Balisha hari ini. I rasa kita punya bicara hari ini pun sampai ke tahap akhir. Sebelum tu saya rasa berterima kasih kepada Jabatan Dasar dan Advokasi dan Jabatan Perhubungan dan Penerangan Pertubuhan Ikram Malaysia. Kita harap program sebegini boleh diteruskan, diperbincangkan. Mungkin pada masa yang akan datang kita boleh secara mendalam lagi. I rasa ini adalah pertama kali event Ikram sebagai satu NGO Islam yang tidak memiliki ta'aruf dalam bahasa Arab atau ta'aruf Muslim lah. Oleh itu, we just let the cafe to questions. So we just said it. Dan terima kasih kepada para penonton. Kita jumpa lagi. Bersama membina masyarakat.